Wadi sengaja ke tak sengaja tak batal puasa. Yang ke-8 mani. Ni hebat. Ulama kata orang perempuan kalau keluar air mani tak batal puasa. Siapa boleh jawab sebab apa? Hadiah maizis biji pada subuh ni. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Dah salin kitab. Maka setengah ulama kata, kenapa orang perempuan keluar air mani tak batal puasa? Sebab benda tu mana mungkin nak keluar, duduk dalam semata-mata. Allahu akbar. Dah ulama kata air mani orang perempuan kebiasaan akan keluar bila ditarik oleh zakar. Jadi ghalib kalau berjimat baru benda tu keluar. Nak tarik sendiri bermakna ulama kata payah nak keluar. 8. Yang ke-9 keputihan. Muslimat reti dah keluar keputihan sengaja ke tak sengaja wajib berpuasa, wajib semayang dan sebagainya. Dan yang ke-10 darah adat. Darah adat ni apa dia? Darah kebiasaan dah. Contoh anak tuan-tuan berlaga motor dekat simpang 3. Daripada aksiden hentakan yang kuat keluar darah dari rahim. Tengok warna darah bukan hitam, bukan coklat, bukan kuning, bukan warna darah haid, tak kena pula pada waktu haid. Maka ulama kata tu dipanggil darah adat. Kalau keluarnya banyak batal puasa, keluarnya sedikit dimaafkan. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, hamba nak gambarkan begitu banyak hukum hakam yang kalau kita tak mengaji dan tak faham, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, akhir sekali sia-sialah puasa kita, akhir sekali ditolak dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, dalam pertemuan kita sementara pada subuh ni, hamba bukan nak bincangkan perkara yang batalkan puasa dah. Hamba nak buat setajuk pada hari ni, setajuk yang begitu penting, dipanggil bersalam di pagi raya, di mana silapnya. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, usah kata orang yang tak mengaji, bahkan kita yang Tuhan pilih sebagai orang mengaji pun tak kenal siapa mahram, siapa bukan mahram. Mana yang boleh bersalam, mana tak boleh bersalam, mana boleh pegang, mana tak boleh pegang, mana tanggal wuduk, mana tak tanggal wuduk, mana boleh nikah, mana tak boleh nikah. Akhir sekali isteri sendiri pun kita kata mahram. Allahu akbar. Dengar dah, ulama kata masalah fiqh, isteri bukan mahram. Tuan-tuan nak bedakan macam mana bukan payah. Contoh, bila mana kita bernikah dengan seorang perempuan, tengok ibarat masalah. Bila mana kita bernikah dengan seorang perempuan, waktu yang sama kita akan dapat mak mertua. Tengok dah, ini isteri hamba, ini mak mertua hamba. Isteri pada masalah fiqh bukan mahram, mak mertua pada masalah fiqh mahram. Tuan-tuan nak bedakan macam mana? Tengok pelan-pelan. Yang pertama sekali, sekali lagi bila mana hamba balik rumah, kalau hamba nak sentuh pegang isteri hamba bila-bila masa, boleh tak? Boleh isteri kita dah, satu. Yang kedua, tuan-tuan balik beraya besok nak sentuh pegang ibu mertua kita bila-bila masa, boleh tak? Boleh, sama dah, satu. Yang kedua, maaf nak mengaji. Takdir kata bila mana tuan-tuan balik sat lagi, isteri kita telanjang bulat tak pakai apa, kita boleh tengok tak? Rugi tak tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dengar dah, berbeza kalau tuan-tuan balik beraya besok, mak mertua kita telanjang bulat, boleh tengok tak? Tak, haram. Dua dah. Yang ketiga, bila mana kita berwuduk, mak mertua kita berwuduk, isteri kita berwuduk, dan kita berpegang atas manhaj Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau hamba sentuh isteri hamba, tanggal wuduk dah? Tanggal. Dia tanggal, kita pun tanggal. Tetapi berbeza tuan-tuan, kalau hamba balik beraya besok, hamba bersalam dengan mak mertua 4 jam, tanggal wuduk dah? Tak tanggal. Dia pun tak tanggal, kita pun tak tanggal. 3. Yang keempat, pergi pelan-pelan. Takdir kata jodoh tak panjang, hamba cerai bini hamba tuan-tuan. Bila mana habis iddah 3 bulan, hamba boleh pegang lagi tak? Tak boleh dah. Tadi isteri, setelah kita cerai habis iddah dipanggil ex-wife, bekas isteri. Ingat dah, ex-wife hanya untuk isteri, tidak bagi mak mertua. Dalil kata Nabi SAW, mak mertua ni tuan-tuan bukan gelaran di dunia sahaja, hatta sampai dekat syurga kekal mak mertua, hatta sampai dekat syurga kekal bapak mertua. Jadi ingat, jangan kalau kita berpisah dengan anak, sampai dengan mak-mak pun kita tak jumpa langsung. Habis. Baik. Hukum berbeza. Kalau setelah hamba cerai isteri hamba, habis iddah nak pegang lagi tak boleh dah. Tetapi berbeza, walaupun bini dah tak ada, hamba balik ziarah jumpa ibu mertua, boleh pegang lagi dah? Boleh. 4. Yang kelima, tengok dah, ini nota yang paling penting. Tuan-tuan nak kenal mahram ke tidak? Yang kelima, takdir kata hamba bercerai setahun dah, kemudian nak rojok balik, nak menikah dengan dia balik, boleh tak hamba menikah dengan bekas isteri? Boleh dah. Ingat kaedah, pegang dulu kini dan selamanya. Bila mana seorang itu kita ada jalan bernikah dengan dia, maka orang itu bukan mahram. Nak bagi kaedah paling mudah, ulang balik. Bila mana orang itu kita ada jalan boleh nikah dengan dia. Contoh,
hamba ada seorang abang laki-laki, abang hamba bernikah dengan seorang perempuan, maka hamba dapat kakak ipar. Kalau tuan-tuan mengaji fikih, ulama kata kakak ipar mahram, betul. Tapi mahram bukan mahram yang kita nak bincangkan pada hari ini. Mahram itu cuma dengan makna tak boleh menikah sementara. Sebab apa? Sebab dia menikah dengan abang. Bukanlah mahram dengan makna hamba boleh sentuh pegang tak, boleh tanggal duduk tak, boleh buka aurat tak. Bermakna haram, mahram dengan makna tak boleh menikah. Hukum, kalau abang hamba mati atau perempuan tu bercerai dengan abang, wan boleh menikah dengan dia tak? Ingat kaedah, bila mana orang itu kita boleh bernikah dengan dia, maka orang itu bukan mahram. Tapi berbeza tuan-tuan yang alim, kalau hamba nak menikah dengan mak mertua, boleh tak? Allah, muslimat mengaji pada hari ni, ajar anak, ajar menantu, dengan diulang perkara yang berlaku di Pahang baru-baru ni bulan Januari, bila mana seorang perempuan bernikah dengan pak mertua sendiri. Allah, masuk akhbar heboh satu Kuala Lumpur. Ceritanya apa? Perempuan ni tuan-tuan, bila mana mati suami dia, bapa mertua dia hari-hari duk datang rumah dia nak zarah cucu. Maka berkata perempuan ini, daripada berlaku fitnah. Fitnah apanya? Pak mertua kamu tu kan mahram. Dia kata daripada berlaku fitnah, baik dia menikah dengan pak mertua sendiri. Allahu Akbar. Apa yang berlaku? Bila mana mereka nak mendaftarkan pernikahan tak boleh, sebab status masih ada dalam komputer. Akhir sekali mereka menuju ke selatan Thailand, bernikah di sana. Maka muslimat, ni perkara yang boleh mengundang bala dari Tuhan. Sebab tak ada jalan, tak ada cara, tak ada lubang menantu boleh menikah dengan mertua. Sebab dipanggil haram mu'abbad. Makna haram mu'abbad, sampai dekat syurga pun jadi haram. Faham mana ibarat? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, masalah mahram ini satu hukum yang begitu jelas dan begitu berat. Tuan-tuan jangan letak dalam kepala tuan-tuan, bila nak bincangkan masalah mahram, nak bincang masalah sentuh pegang tak. Masalah mahram ni hukum ada berkait dengan hukum yang kecil, ada berkait dengan hukum yang pertengahan, ada berkait dengan hukum yang besar. Hukum yang kecil, masalah sentuh pegang dan sebagainya. Hukum pertengahan dalam masalah nikah. Ni kalau orang tak mengaji mahram, nak nikah tak payah. Hari tu satu muslimat telefon, nama dia Kak Wan. Dia kata, ustaz, tolong saya ustaz, baru-baru ni dia bergaduh dengan kakak ipar dia, kes nak menikahkan sepupu. Kak Wan ni ada anak, nak menikahkan dengan anak si abang dia. Tiba-tiba isteri bagi si abang Kak ipar tak. Dia kata, mana boleh Wan, dulu aku pernah menyusu anak kamu, kata kakak dia ni, Kak ipar dia. Maka Kak Wan ni pening kepala telefon hamba. Hamba kata, Kak Wan, yang ni Kak Wan telefon kakak ipar tu balik, tanya dulu dia menyusu berapa kali. Bila Kak Wan telefon Kak ipar dia kata, entah, tak ingat. Hukum, kalau tak nyata, kalau tak cerat, kalau tak yakin berapa kali kita menyusu budak tu, tak usah katalah budak tu mahram lagi. Hamba kata, lagilah nikahkan keduanya, sebab tiada dinding antara keduanya. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Habis. Baik, kita masuk pada pasal yang pertama. Yang pertama sekali, sambil sampai ke buku. Yang pertama sekali, bila sebut masalah mahram, tuan-tuan nak kenal mahram ni bukan payah. Terlaksana di atas mahram 4 perkara. Bila sebut saja mahram, maka boleh berlaku 4 perkara. Yang pertama, boleh sentuh pegang suka-suka hati. Itu dipanggil mahram. Nak sentuh bila-bila masa boleh. 1. Yang kedua, bila sebut mahram, boleh membuka aurat yang sedikit. Itu mahram. Contoh, hamba ada seorang adik perempuan. Kalau adik perempuan hamba telanjang, hamba boleh tengok tak? Haram. Adik sendiri, darah daging sendiri. Tapi kalau telanjang, haram. Kalau adik hamba berkemban, Wan boleh tengok tak? Boleh. Sebab dipanggil aurat yang sedikit 2. Yang ketiga, bila sebut mahram, orang itu tak tanggal wuduk. Dia pun tak tanggal wuduk, kita pun tak tanggal wuduk. 3. Yang keempat, yang paling penting sekali, buat star bintang di tepinya. Bila sebut saja mahram, orang itu kita haram menikah dengan dia selama-lama. Bermakna bila sebut mahram, terlaksana di atas mereka ni 4 perkara. 1. Yang kedua, bila sebut mahram, ada 3 golongan yang boleh menjadi mahram. Allah besarnya. Tak apa baik. Bila sebut mahram, ada 3 golongan yang boleh menjadi mahram. Yang pertama sekali, salin mahram dengan sebab nasab. Nasab bermakna keturunan darah daging. InsyaAllah kita akan hurai pada hari ini. Naik ke atas, tolak ke bawah, tolak kiri, tolak kanan, semua dipanggil mahram dengan sebab nasab. 1.